sidang media ini dipanggil untuk satu isu khusus, iaitu berkenaan dengan perjanjian operasi ataupun operating agreement di antara kerajaan Malaysia dengan Malaysia Airports Holdings Berhad MHB. Kementerian Pengangkutan ingin memakmurkan bahawa Jemaah Menteri pada mesyuarat Kabinet 2 Februari yang lalu 2023 dan minit mesyuarat telah disahkan semalam, telah bersetuju secara prinsip dengan syarat-syarat material baharu perjanjian operasi OA 2023 antara Kerajaan Malaysia dan Malaysia Airports Holdings Berhad MHB bagi mengoperasi, mengurus, menyelenggara dan membangunkan 39 buah lapangan terbang dan padang terbang ataupun short take-off and landing airports, SOPOTs di Malaysia untuk tempoh sehingga tahun 2069. Di antara tema-tema dan syarat-syarat utama OA 2023 adalah seperti berikut. Kerajaan dan MHB mempunyai flexibility dalam kaedah pembiayaan kos pembangunan lapangan terbang, sama ada menggunakan peruntukan kerajaan melalui perbelanjaan pembangunan ataupun development expenditure (DE), ataupun MHB melalui mana-mana mekanisme investment recovery model yang bersesuaian tertakluk kepada persetujuan bersama kedua-dua pihak dengan kadar weighted average cost of capital (WACC) ditentukan hanya apabila projek terlibat akan dilaksanakan dan tertakluk kepada persetujuan kerajaan. Pembangunan lapangan terbang yang dikenali sebagai Airport Development Fund (ADF) di bawah Seksyen 9 Akta Tata Cara Kewangan 1957 bagi menerima sumbangan daripada pengguna lapangan terbang, orang awam dan juga syarikat-syarikat penerbangan serta tidak melibatkan sumbangan daripada dana kerajaan. Ketiga, sebanyak 50% daripada komponen caj perkhidmatan penumpang (passenger service charge) yang diambil kira dalam pengiraan user fee akan disalurkan kepada akaun amanah ADF. Peratusan QFC ataupun peratusan daripada lain-lain komponen dalam user fee untuk disumbangkan ke dalam akaun Airport Development Fund akan dikaji semula setiap 3 tahun. Dan keempat, kerajaan berhak untuk menstruktur semula industri lapangan terbang melalui kaedah clustering, carving out, divestment of airports, closure of existing airports, all terminals, or the restructuring of the ownership of any of the facilities tertakluk kepada tujuan bersama dengan MHB. Syarat-syarat material baharu di bawah OA 2023 ini akan membolehkan kerajaan dan MHB melaksanakan plan pembangunan komersial yang lebih berdaya saing dan berpotensi meningkatkan pendapatan kerajaan melalui perkongsian hasil ke atas tanah milik kerajaan yang dibangunkan oleh MHB. Dengan pelaksanaan konsep subsidi bersilang, semua aspek-aspek pengurusan dan penyelenggaraan 17 buah SOPOTs yang merupakan tanggungjawab sosial kerajaan pada masa ini akan terus dipertanggungjawabkan kepada MHB sehingga tahun 2069. Pelaksanaan OA 2023 ini juga akan membolehkan MHB berencana perancangan pembangunan jangka panjang yang lebih baik bagi semua lapangan terbang di bawah seliaannya, mengambil kira kepakaran dan pengalaman MHB yang telah menunjukkan prestasi dan pencapaian yang memberangsangkan dalam bidang pengurusan lapangan terbang di Malaysia dan juga di luar negara. Selain itu, pelaksanaan OA 2023 ini akan membolehkan pihak MHB membantu meringankan beban kerajaan dengan mengambil alih kos pembangunan yang melibatkan lapangan terbang yang kompetitif dan berdaya saing pada masa akan datang. Dalam hubungan ini, MHB boleh menjaringkan kerjasama dengan mana-mana pihak yang berminat untuk berlabur dalam pembangunan lapangan terbang pada masa hadapan. Pihak kerajaan dan MHB akan memutamakan dan menandatangani OA 2023 dan perjanjian pajakan yang berkaitan selewat-lewatnya sebelum akhir suku pertama tahun 2023, iaitu sebelum 31 Mac yang akan datang. Selanjutnya, Jabatan Menteri turut bersetuju dengan cadangan penjenamaan semula rebranding KLIA dan KLIA 2 kepada KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 bagi tujuan mencapai nilai yang lebih tinggi dalam memasarkan perkhidmatan di lapangan terbang tersebut dengan lebih kesan, di samping memperkukuhkan persaingan dengan lapangan-lapangan terbang antarabangsa serantau.
Cadangan untuk menandatangani OA 2023 antara kerajaan dan MHB serta cadangan penjenamaan semula KLIA dan KLIA 2 memainkan peranan penting dalam menentukan kelestarian komersial ataupun commercial sustainability KLIA dan juga pertumbuhan di lapangan-lapangan terbang di seluruh negara. Pelaksanaan ini dijangka dapat membantu meningkatkan daya saing global perkhidmatan angkutan udara serta memulihkan sektor penerbangan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat berlandaskan kepada gagasan Malaysia Madani.